大家主里平安。Shalom saudara sekalian. 今天贵堂的主日的主题是在使命上成长。 Saudara, tema gereja pada hari ini adalah bahwa kita bertumbuh di dalam misi. 生命若是要成长，我们必须先学习一门的功课。 Dan kalau hidup kita mau bertumbuh, maka kita harus belajar satu pembelajaran rohani. 这门的功课就是放下。 Dan pembelajaran rohani adalah kita melepaskan. 如果你不能够放下，你就不能够成长。 Kalau engkau tidak bisa melepaskan, maka engkau tidak bisa bertumbuh. 所以我今天讲到的题目就是放下一门心灵的功课。 Tema saya pada hari ini adalah melepaskan suatu pembelajaran rohani. 那有一条蟒蛇，有一天它爬进了一间的木工店。 Dan ada seekor ular liar, kemudian dia masuk ke satu toko alat-alat kerja. 那碰到了这个锯子啊，结果被它割伤了一点。 Dan dia bertemu, dia menyentuh akan gergaji, kemudian dia terluka sedikit. 他一痛，本能就转过身来，就咬住这把锯子。 Dan kemudian dia berbalik badan, kemudian dia menggigit gergaji itu. 结果又被他弄伤了他的嘴啊。 Lalu membuat mulutnya terluka. 他更加的生气，就向这个锯子啊、鼓啊发起了攻击。 Dan dia semakin marah, kemudian dia semakin menyerang gergaji ini. 他决定用他全身的整个身体要把锯子缠住啊。 Dan dia memutuskan dengan seluruh badannya dia bagaimana mau mengikat, membelit akan gergaji ini. 他要把这一把的锯子弄给它断。 Dan dia mau mematahkan akan gergaji ini. 那么结果到底是锯子断还是他自己断？ Dan akhirnya apakah gergaji itu yang patah atau dia sendiri yang putus? 结果不是锯子断，而且他整身都被锯子弄伤了。 Dan akhirnya bukan gergaji itu yang patah, tapi seluruh tubuhnya terluka oleh gergaji itu. 我们可能会笑这一只蛇啊是拱拙啊笨蛇， Saudara, mungkin kita bisa mentertawakan ular ini ular yang bodoh. 但是在生活当中，我们是否好像这一只笨蛇呢？ Akan tapi dalam kehidupan kita, apakah kita juga seperti gergaji, seperti ular yang bodoh ini? 那这个小小的故事启示我们几个人生的大道理。 Dan cerita yang kecil memberikan kita satu inspirasi berapa kebenaran di dalam hidup kita. 第一，他告诉我们，愤怒解决不了问题，反而让自己陷入更大的痛苦中。 Yang pertama berkata kepada kita bahwa kemarahan itu tidak akan menyelesaikan masalah. Sebaliknya akan membuat diri kita terjerumus ke penderitaan yang lebih dalam. 第二，不要一受到伤害就是以为是别人造成的。 Dan yang kedua lah, janganlah kita berasumsi bahwa ketika kita terluka itu diakibatkan karena perbuatan orang lain. 反省一下，很多是你自己的问题，不是别人的问题。 Dan marilah kita mengintrospeksi diri. Seringkali itu masalah ada pada diri kita, bukan pada orang lain. 第三，拿别人的错误来触发自己啊，是这个人啊是最笨的。 Dan yang ketiga adalah menghukum diri sendiri atas kesalahan orang lain. Dan orang demikian adalah orang yang paling bodoh. 别人错误你发脾气啊，结果什么？伤的是你自己啊。 Orang yang lain yang salah, kamu yang emosi. Dan yang terluka itu adalah kamu sendiri. 所以为什么要这么笨呢？ Oleh sebab itu mengapa harus begitu bodoh? 第四，不要让怨恨和怒气引导人生，这只会把我们引到更悲惨的方向。 Dan yang keempat adalah jangan biarkan kebencian dan kemarahan itu memimpin kehidupan kita sehingga akan membuat kita ke arah yang lebih menyedihkan. 第五，伤害我们的经常是我们自己的弱点，所以我们应该学习什么？放下。 Dan yang kelima adalah kelemahan kita adalah yang sering melukai diri kita sendiri. Untuk itu kita harus belajar apa? Melepaskan. 若是你懂得放下，你就不能够换取一生的幸福。 Dan kalau engkau mengerti melepaskan, maka bisa menggantikan akan satu kebahagiaan seumur hidup. 那为什么不放下呢？ Dan mengapa kita tidak mau melepaskan? 有一本书叫做《重整心理》，作者是这位跟他的朋友一起写。 Dan ada satu buku yang judulnya Menyusun Kembali Bagasinya. Dan penulis ini adalah Richard ini. 在这本书中，他提到他有一个经历啊。 Dalam buku ini dia menyinggung bahwa dia punya satu pengalaman. 那有一次他跟几个朋友到非洲去探险， Dan satu kali mereka pergi mengunjungi ke Afrika. 他背了一个又厚又重的这个背包，外国人出门都是背包的啦。 Lalu dia memikul akan satu lanser yang berat.
它里面装了很多的饰品啦、药物啦、什么罐头啦、刀啦、斧头啦、衣服等等一大堆啊。 Di dalamnya mengisi obat-obatan lah, makanan kaleng lah, dan juga dan peralatan sebagainya. 所以他背得很辛苦，走得很辛苦。 Maka dia memikulnya menjalani begitu susah payah. 他们的向导是当地的一个黑人，看到背到这么大的行李哦， Dan tour guide mereka itu adalah orang setempat, lalu melihat mereka memikul ransel yang begitu berat. 就问他：“哎，你到底背什么东西呀、啊 Lalu bertanya, apa yang kamu bawa itu? 他就打开行李给黑人看。 Lalu dibuka bagasinya, ditunjukkan. 黑人看了就问他：“哎，你带这么多东西，难道你走得会轻松吗？” Orang Afrika yang mengatakan, kamu bawa barang begitu banyak, apakah kamu jalannya bisa nyaman? 他听了就问自己一个问题：这些东西是否值得我这么辛苦的背着呢？ Lalu dia dengar, kemudian dia bertanya-tanya dalam hati bahwa semua yang dia bawa itu apakah pantas, patut membuat dia harus memikul begitu susah payah. 后来他就决定重整行李， Dan kemudian dia memutuskan menyusun kembali 把 bagasinya. 里面不需要的东西送给当地的黑人。 Barang-barang yang tidak perlu di dalamnya itu dia bagikan kepada penduduk setempat di Afrika itu. 这样他的背包也很轻松了，走起路来也很轻松了。 Di bagasi ranselnya itu maka lebih ringan, dia jalan pun lebih rileks. 那这件事情告诉我们，在人生的每一个阶段，要定期检查行李，随时减轻重担，让自己活得更轻松、更自在。 Maka dalam hal itu membuat kita harus berpikir bahwa dalam setiap tahapan kehidupan manusia harus periksa bagasi secara berkala, mengurangi beban setiap saat agar hidup kita lebih santai, lebih leluasa. 会检查我们的心灵，看里面是不是有很多不必要的东西？为什么你还收着呢？ Kita memeriksa hati jiwa kita, apakah dalam diri kita itu ada banyak hal yang tidak perlu dan mengapa kita masih menyimpannya. 哎，几十年的怨恨，人家得罪你的，你还是收在里面。 Kebencian puluhan tahun orang lain sudah sakiti kamu, kamu masih terus simpan di dalamnya. 若是你一直背着重担，你的内心就不能够得到安宁。 Dan kalau engkau terus masih memikul beban itu, maka dalam hatimu tidak ada ketenangan. 所以我们要学习一个功课，你要选择放下 Oleh sebab 你 itu 才能够轻松上路。 Harus belajar satu pelajaran, yaitu kita harus memilih melepaskan agar kita dalam perjalanan kita bisa lebih santai. 若是你要学习放下的功课啊，几方面你要明白，你要了解的。 Dan kalau kita mau belajar pelajaran melepaskan, maka berapa hal harus kita mengerti. 第一，你要明白什么叫做放下。 Yang pertama, kita harus mengerti akan makna daripada melepaskan itu. 我们讲放下，放下，到底什么叫放下？ Dan kita katakan melepaskan. Sebetulnya apakah itu melepaskan? 那用教会信仰的词句，我们说放下就是什么？交托。 Dan dengan gereja itu, dengan pengajaran kita bahwa melepaskan itu adalah kita menyerahkan. 圣经彼得前书5章第7节告诉我们，要将一切的忧虑卸给上帝，因为他顾念我们。 Alkitab dalam 1 Petrus pasal 5:7 mengatakan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang akan memelihara kamu. 那中文卸啊，卸这个字就是放下了啊，放下来的意 Dan 思。 bahasa Tionghoa sia itu adalah kita melepaskan. 这彼得用卸这个字，他乃是教导我们，当将心灵的重担放下，交给天父上帝。 Dan Petrus mengajar kepada kita bahwa kita lepaskan beban berat jiwa kita, kita serahkan kepada Allah Bapa. 这就是交托， Dan itu adalah kita menyerahkan. 放下就是交托。 Melepaskan adalah menyerahkan. 你知道人为什么会痛苦吗？ Sudah tahu mengapa manusia bisa menderita? 你告诉我，你为什么会痛苦？ Coba engkau tanya dirimu, mengapa engkau bisa menderita? 这是人生一个很大的问题，为什么人会痛苦？ Itu adalah masalah pertanyaan besar dalam kehidupan kita. Mengapa manusia bisa menderita? 简单答案什么？痛苦的根源在于放不下我的外。 Saudara, satu jawaban yang sederhana bahwa akar daripada permasalahan penderitaan itu disebabkan karena kita merasa kita memiliki. 我的表示说，这些东西跟我有关系啊，有 Milikku 密切的 itu 关系。 artinya bahwa semua itu ada kaitan, punya kaitan yang intim erat dengan saya. 比如说我的钱财，
Misalkan itu harta uang saya, 哎，我的屋子啊， rumah saya, 我的孩子外孙啊， anak-anak saya, cucu saya, 我的工作，我的事业， pekerjaan saya, usaha bisnis saya. 你看这些我的，表示跟我有密切的关系啊。 Semua ini milikku, berarti ada satu hubungan yang erat dengan saya. 好，那么问题就来了，我的快乐、我的悲哀、我的兴奋、我的忧虑，都受他的影响。 Lalu masalahnya itu sukacita saya, kesenangan saya, penderitaan saya, kesusahan saya itu dipengaruhi oleh dia. 比如说，别人的孩子出国读书， Misalkan anak orang lainnya sekolah negeri studi, 因为我们听了没有什么感受的 kita 嘛。 dengarkan nggak rasa apa-apa ya. 最多跟他说啊，恭喜恭喜，你已经出国读册了。 Paling kita katakan selamat ya selamat anakmu bisa studi ke luar negeri. 但是你自己的孩子出国读书啊，哎，我们的烦恼就很多了，是吧？ Tetapi kalau anak kita sendiri yang studi ke luar negeri, maka kepusingan, kecemasan kita begitu banyak. 那我们会想，哎呦，他在外国不知道会不会遇到豺狼啊、坏人啊。 Dan kita mulai berpikir dia di luar negeri bisa nggak ketemu orang jahat. 哎，我们华人父母很关心的就是，哎呦，他考试我们在 K 没 K 哦。 Lalu kita sebagai orang tua kita khawatir apakah dia ujian itu bisa lulus tidak. 哎呀，他生病啊，不懂谁照顾他，不懂要爱加哈密。 Dan nanti dia sakit tidak tahu siapa yang jaga dia, mau makan apa. 你看，我们很多的担心哦。 Kita ada begitu banyak kekhawatiran. 为什么会这么多担心？ Dan mengapa bisa begitu banyak kekhawatiran? 因为这个孩子是我的， Karena anak itu milik saya, milik aku. 所以你看到吗？任何的东西一跟我的，一有我的就会产生痛苦了。 Maka kita melihat begitu apapun juga kalau dikaitkan dengan yang berasal daripada milikku, maka akan mendatangkan satu penderitaan. 这不是我的啊，不会痛苦的。 Kalau itu bukan milik aku, itu tidak akan menderita. 不是我的孩子，我想这么多干什么？ Kalau itu bukan anak saya, ngapain saya mikirin begitu banyak? 我食饭的赢啊，提入小类惊，提入 Saya 管路类 makan 惊。 begitu santai, nggak ada kerjaan mikirin anak kamu. 所以你要看世上一切的痛苦都是来自我的。 Maka kita melihat semua penderitaan dunia itu berasal dari milikku. 如果放不下我的，你就很难得到心灵的安宁。 Jika kita tidak dapat melepaskan milikku itu, maka kita sulit memperoleh kedamaian jiwa. 其实不管是钱财啦、地位啦、感情啦、欲望啦，都不是坏事，不是 Dan 坏事。 sebetulnya itu bukan karena itu uang lah, dan juga harta lah, perasaan lah, dan keinginan itu bukan sesuatu yang jahat. 哎，不是钱财让你贪心，不是地位让你堕落咯， Bukan materi yang membuat engkau serakah, bukan kedudukan yang membuat engkau jatuh. 不是感情让你疯狂，不是欲望让你痛苦。 Bukan perasaan yang membuat engkau menjadi gila, bukan keinginan yang membuat engkau menjadi sengsara. 那真正的原因是什么？因 Penyebab 为 utama adalah apa? 你放不下。 Karena engkau tidak bisa melepaskan. 比如说这段感情你放不下， Misalkan perasaan ini engkau tidak bisa lepaskan. 那人家不要你了，你还放不下， Orang lain gak mau kamu, kamu tidak bisa lepaskan. 所以你就为情所困， Maka kamu dibelenggu oleh masalah 你就 kamu. 为情受伤， Dan kamu terluka oleh karena masalah itu. 结果就让那个人疯狂气笑， Hal yang membuat orang itu menjadi gila. 哇，就把对方杀死， Lalu membunuh orang itu, 然后又杀自己， kemudian dia bunuh diri. 这就是放不下感情。 Itu karena dia tidak melepaskan 你 perasaannya. 看，你抓住金钱不放， Engkau pegang uang itu tidak mau lepaskan. 你抓住这个智慧不放， Engkau pegang itu tidak mau lepaskan. 你抓住这个人不放， Engkau pegang orang itu, kamu tidak mau lepaskan. 因为你不肯放下，这才是让你痛苦。 Karena kamu tidak mau melepaskan, maka membuat engkau menjadi menderita. 如果放不下愤怒、怨恨、忧虑，心灵的痛苦将是永无止境。 Jika tidak bisa melepaskan amarah, kebencian, kekhawatiran, maka penderitaan di dalam hati tidak akan berakhir. 正如你放不下你手中的火，迟早你会被它烧伤。 Sama seperti engkau tidak melepaskan api di tanganmu, cepat atau lambat engkau akan terbakar olehnya. 放下是我们这一生要学习的功课。 Dan melepaskan merupakan suatu pelajaran yang harus kita pelajari seumur hidup kita. 虽然现在我们七老八老了， Sekalipun 但是 kita 还是 sudah 要学 berusia 习 lanjut, 放下的功课。 Kita masih tetap harus belajar pelajaran untuk melepaskan. 能够放下，才能换取一生的幸福。 Dengan mampu melepaskan, maka kita baru bisa memperoleh imbalan kebahagiaan seumur hidup.
放下就是交托，依靠上帝来面对我们的人生。 Dan melepaskan adalah kita serahkan hidup kita kepada Tuhan dan kita menghadapi kehidupan kita. 圣经告诉我们，当将你的事交托耶和华，并且依靠他，他必成全。 Alkitab mengatakan serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan ia akan bertindak. 这节经文告诉我们3件事情。 Ayat ini berkata pada kita 3 hal. 第一，我们必须借着祷告，把我们的重担带到上帝的面前，然后放下。 Yang pertama kita harus membawa beban berat kita ke hadapan Tuhan dan meletakkannya melalui doa. 先跪在上帝的面前，向他倾诉。 Kita berlutut hadapan Tuhan, kita menuangkan segala keluh kesah kita. 第二，我们应当靠着主赐给我们的力量，面对我们的困境。 Dan kita harus mengandalkan Tuhan untuk menghadapi segala kesulitan kita. 跪着祷告之后，我们就要站起来面对我们的挑战。 Setelah kita berlutut, kita berdoa, kita harus bangkit berdiri menghadapi tantangan kita. 然后第三就是你要相信，凡事都是在上帝的掌握当中，他必成全我们所交托给他的事。 Yang ketiga kita harus percaya bahwa segala sesuatu ada dalam tangan kuasa Tuhan. Ia akan melakukan apa yang telah kita percayakan kepadanya. 所以交托就是尽你的本分，做好你应该做的事。 Oleh sebab itu menyerahkan adalah melakukan kewajiban kita dengan baik, melakukan apa yang sepatutnya kita 并 lakukan. 且把后果一切的成功失败，交给主。 Bahkan segala hasilnya baik sukses maupun gagal, semua kita serahkan kepada Tuhan. 相信主有他美好的安排。 Kita percaya Tuhan punya pengaturan yang indah bagi kita. 所以让我们学习放下， Oleh sebab itu marilah kita belajar melepaskan. 不要紧紧的抓住我的，而让自己陷入更大的痛苦当中。 Jangan terus kita pegang milikku sehingga kita terjebak di dalam penderitaan. 若是你一直抓住不肯放手， Kalau 那么 engkau 你 terus 就会在痛苦当中。 Engkau pegang dengan erat tidak melepaskan, engkau akan hidup terus di dalam penderitaan. 第二，我们要来实践放下的方法，到底怎样放下？ Dan sekarang kita mau belajar cara praktis bagaimana supaya kita bisa melepaskan. 有一些伟大的经文告诉我们：你们要休息，要知道我是上帝。 Ada satu ayat yang begitu agung mengatakan, diamlah dan ketahuilah bahwa aku Allah. 上帝吩咐我们要休息， Dan Tuhan berikan perintah pada kita supaya kita diam. 休息是身心灵的放松。 Bahwa kita diam, perhentian itu adalah satu roh jiwa kita yang rileks. 休息是有圣经的根基的。 Saudara, kita diam, kita beristirahat itu ada dasar Alkitabnya. 上帝创造天地之后，他特别安排一天什么安息日，叫你休息。 Dan ketika Tuhan melakukan penciptaan, Dia atur satu hari khusus supaya kita berhenti, kita istirahat. 上帝是不需要休息的， Dan Tuhan Dia tidak perlu istirahat. 但是他知道我们的身心灵需要休息。 Tetapi Dia tahu bahwa hati roh jiwa kita perlu istirahat. 休息就是放松。 Dan istirahat adalah kita melilekskan diri kita. 我告诉你啊，最好的放松就是什么？困啊，睡觉。 Saya kasih tahu cara yang paling baik adalah kita tidur. 我的会友以前我在槟城，我的会友问我，牧师，你的兴趣是什么啊？ Dan dulu waktu saya menggembalakan di Penang tuh jemaat saya bertanya, Musa, hobi kamu itu apa? 我想来想去，我的兴趣不懂是什么，我不喜欢跑，不喜欢动的人。 Sana sini itu ya hobi saya tidak tahu apa sih, tidak tahu terbanyak gerak sana sini. 后来我就想到，呀，原来我的兴趣就是困啊， Rupanya 睡觉 saya ingat tuh hobi saya itu tidur. 睡能睡啊，就是福气。 Maka bisa tidur itu ada satu 你 kebahagiaan. 睡不着，每天算星星啊，算1000次还睡不着，这才是痛苦 Kamu 啊！ setiap malam tidak bisa tidur, setiap hari menghitung bintang-bintang tidak habis-habisnya, tetap tidak bisa tidur, itu menderita. 你知道为什么人睡不着吗？ Sudah tahu mengapa manusia tidak bisa tidur nyenyak? 因为我们的生活当中有太多的忧虑、烦恼、紧张、压力， Karena dalam kehidupan kita terlalu banyak khawatir, ketegangan dan juga tekanan stres. 这些压在我们的心头，怎样能够睡呢？ Dan itu menekan ulu hati kita, bagaimana kita bisa tidur 还有我 nyenyak. 们紧紧的抓住问题放不下。 Dan kita terus pegang erat akan masalah persoalan kita, kita tidak bisa lepaskan. 若是睡不好，你就很难放松的； Kalau kita tidak bisa tidur nyenyak, kita tidak bisa rileks. 若你不能放松，你就很难放下。 Dan kalau engkau tidak bisa rileks, maka engkau tidak bisa melepaskan. 我们的身体需要透过睡觉得到放松， Dan tubuh kita itu perlu melalui kita tidur istirahat itu ada satu rileks.
那么我们的心灵要怎样得到休息？ Dan roh jiwa kita bagaimana bisa memperoleh satu ketenangan. 你们要休息，要知道我是上帝。另一个翻译他说，你们要宁静。 Dikatakan bahwa engkau harus diam, engkau istirahat. Terjemahan lain kata, engkau harus tenang. 那宁静是心灵平静跟安稳。 Ketenangan adalah satu kedamaian hati dan pikiran. 我们要学习放松，让心灵得到平静。 Dan kita harus belajar kita rileks, kita nyaman agar hati kita memperoleh ketenangan. 心灵的放松是建立在我们对上帝的信仰。 Dan ketenangan hati kita adalah kita bangun atas kepercayaan kita kepada Tuhan. 你必须相信上帝，你才能够得到真正的放松。 Dan engkau harus percaya kepada Tuhan, maka engkau baru bisa memperoleh satu ketenangan yang sejati. 大卫他这样宣告说：“耶和华是我的牧者，我必不致缺乏。” Dan Daud dia demikian memproklamirkan bahwa Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. 他相信这位创造天地的主宰是他的依靠，是他的帮助，是他的力量。 Dia 那么 percaya 他还 Tuhan 担心什么呢？ Pencipta alam semesta itu adalah pertolongan dia, kekuatan dia, dan penuntun dia apa yang masih dia khawatirkan. 哎，你知道吗？耶和华是我的牧者，牧者他有一个很大的责任。 Sudah tahu Tuhan adalah gembalaku. Gembala itu dia punya satu tanggung jawab yang sangat besar. 他要保护好他的羊群 Dia harus melindungi dengan baik-baik akan domba-dombanya. 所以，既然上帝要做我们的牧者，上帝是有一个责任的喽。 Maka kalau Tuhan mau menjadi gembala kita, maka Tuhan itu punya tanggung jawab. 哎，上帝的责任要保护好我们 Dan 啊。 tanggung jawab Tuhan itu harus melindungi kita dengan baik. 既然他要保护好我们，我们还有什么害怕呢？ Dan kalau dia mau melindungi kita dengan baik, apa yang masih kita takutkan lagi? 那在新约圣经，保罗同样的宣告， Di dalam Alkitab Perjanjian Baru sama juga Paulus demikian memproklamirkan. 他就是靠着主，无论生活面对怎样的遭遇啊，他都能够面对。 Dan dia bersama dengan Tuhan, apapun yang terjadi yang kita hadapi, dia bisa mampu menghadapinya. 所以，无论是大卫是保罗啊，从他们信仰的经历，都告诉我们一件事情： Oleh sebab itu boleh Daud maupun Paulus itu, maka iman kepercayaan mereka menunjukkan pada kita satu hal. 相信上帝，依靠他来面对我们的生活。 Percaya pada Tuhan dan bersandar padanya menghadapi hidup kita. 不管生活发生什么变化，让我们操练用平静的内心来面对。 Baik dalam kehidupan kita terjadi perubahan apapun juga, biar kita dengan hati yang tenang kita menghadapinya. 所以这个宁静就是让你的心灵得到最好放松的方法。 Maka kita tenang itu adalah cara yang paling efektif bagaimana hidup kita bisa menjadi rileks. 那你们要休息，要知道我是上帝。另一个翻译他翻译说你们要停止征战。 Dan dikatakan bahwa diamlah, ketahuilah bahwa aku adalah Allah. Terjemahan lain dikatakan hentikanlah perang. 打仗是什么？我要打倒你，我要赢你，我要得到。 Apa itu perang itu? Saya mau menangin kamu, saya mau menguasai kamu, saya mau memperoleh kamu. 外国人有一句话说：“生活是一个战场，而你是个战士啊。 Dan orang Barat ada satu kalimat mengatakan bahwa hidup itu adalah medan peperangan Dan dan engkau adalah prajuritnya. 但在我们生活的战场上，没有停止斗争的。 Bahwa dalam medan peperangan itu kita tidak berhenti, kita terus berjuang untuk merebutkan. 结果大家都争到头破血流。 Tak hanya saling memperebutkan sampai berdarah-darah. 在生活当中，我们要争取我们的利益， Dari dalam kehidupan kita, kita mau memperjuangkan keuntungan pribadi 我们的 kita. 双手紧紧地捉住利益。 Sepasang tangan kita terus pegang untuk keuntungan pribadi 我 kita. 们怕一放手就会什么流失了， Kita khawatir kalau kita lepaskan tangan kita, kita akan kehilangan. 结果紧紧地捉住， Hanya kita pegang dengan erat-erat, 这样你就很难放松。 maka membuat kita tidak bisa menjadi 所以， rileks. 若是你要放松，你就要学习放手。 Maka kalau kita mau menjadi rileks, kita belajar harus melepaskan. 所以这节经文就是要告诉我们， Maka ayat ini mau berkata 不要 kepada 再 kita, 捉住了，要放手，要知道我是上帝。 jangan kita terus pegang, biar kita lepaskan. Ketahuilah bahwa aku adalah Allah. 有一个老人家，他很喜欢吃糖，
ada seorang tua itu dia senang makan permen. 但是医生就告诉他的家人说，不可以再给他吃糖了。 Tetapi dokter kasih tahu anggota keluarganya tidak boleh lagi kasih dia makan permen. 所以老人家怕他的家人不给他吃，就把糖果藏在一个瓶子里面。 Maka orang tua itu takut bahwa anggota keluarga tidak kasih dia makan permen, dia simpan di satu toples. 那有一天，他的女儿听到老人家在喊：“我的手外丘啊，外丘啊！” Satu kali putrinya dengar itu orang tuanya mengatakan tangan saya, tangan saya. 那女儿赶快跑去看到底发生什么事情。 Putrinya cepat datang mendekat, apa yang terjadi? 老人家给他女儿：“你看，我的手塞在瓶子里面，抽不出来，抽不 Orang 出 tua 来。” mengatakan di tangan saya dalam toples itu tidak bisa dikeluarkan, tidak bisa dikeluarkan. 女儿就帮爸爸握住瓶子，大力的拉拉 Dan 拉， putrinya coba tarik toplesnya itu. 但是怎样拉也拉不出 Gimana 来。 tariknya nggak keluar tangannya 最 itu. 后没有办法，打破那个瓶子，砰！ Kemudian akhirnya toplesnya dipecahkan terpaksa. 女儿一看， Putrinya lihat 老人家的手抓住糖果，所以堵在那个下载的瓶子里面，不能够抽出来。 orang tuanya itu tangannya pegang permennya terus tidak mau lepaskan sehingga menyumbat toplesnya di tangannya tidak bisa keluar. 老人家不愿意放手，所以被塞住而拔不出来。 Dan orang tuanya tidak mau melepaskan, akhirnya dia tersiksa, tangannya tidak bisa keluar. 好，你说，这位老人家抓住糖果，还是被糖果抓住？ Dan engkau mengatakan bahwa orang tua itu yang mengambil permen itu atau dia yang tertangkap oleh permen itu. 你说是谁抓住谁？ Kamu bilang siapa yang menangkap siapa? 在生活当中，我们就好像这位老人家，我们一直不停的抓。 Dalam kehidupan kita, kita seperti orang tua ini. Kita terus-menerus kita memegang, menangkap. 我们虽然累积了很多丰富的财富， Sekalipun kita sudah mengumpulkan begitu banyak harta kekayaan berlimpah-limpah, 但是我们同时也付出相当多的代价。 tapi sama juga kita sudah mengorbankan pengorbanan yang sama. 生活当中的紧张、压力、烦恼、焦虑，让我们失去了健康，失去了自在，失去了自由。 Dalam kehidupan kita itu membuat banyak kepusingan, keonaran, membuat kita kehilangan kebebasan, kemerdekaan. 同时，你看一个人拥有太多，那个人就越来越复杂，负担呢越来越重。 Kita sekaligus melihat ketika orang memiliki terlalu banyak, orang itu semakin kompleks, beban semakin berat, kekuatan semakin banyak. 其实，不管你想抓住的是什么， Dan sekalipun apapun yang engkau tangkap, engkau pegang, 你要记得，任何你想抓住的东西，将反过来抓住你。 ingatlah segala sesuatu yang ingin engkau cengkeram, engkau pegang, engkau tangkap, malah engkau sebaliknya dia akan menangkap engkau. 这就是老人家抓住糖果带给我们的启示。 Dan itulah inspirasi di mana orang tua yang pegang mengambil permen itu. 那么你要怎样才能够得到解脱呢？ Lalu bagaimana kita bisa memperoleh satu pelepasan? 简单，放手。 Sederhana, lepaskan. 放手就是放去， Kita melepaskan tangan kita membiarkan. 你放去，你就能够得到解脱 Engkau 了。 melepaskan, membiarkan, engkau bisa memperoleh pelepasan. 我们不再被这些东西捉住， Dan 就 kita 能够得到 tidak 心灵的自由了。 ditangkap oleh semua ini, kita bisa mendapatkan kebebasan, kemerdekaan jiwa roh 我 kita. 们常常讲这句话 ：“Let go, let go， 放手让上帝来， Kita seringkali mengatakan lepaskan, lepaskan, biar Tuhan yang melakukan. 放手吧，交托吧，让上帝去处理。” Kita lepaskan, kita serahkan, biar Tuhan yang mengatasinya. 所以，若是你要学习放下，就要让我们什么放松、放手、放弃，让上帝掌管，让上帝来引导。 Maka kalau kita mau belajar melepaskan, marilah kita rileks, kita lepaskan, kita tinggalkan. Biar Tuhan yang mengatur, biarkan Tuhan yang memimpin. 第三，让我们来享受放下的成果。 Yang ketiga, biarlah kita menikmati hasil daripada kita melepaskan. 保罗提到，上帝给我们的允许，就是上帝所赐出人意外的平安，必在基督耶稣里保守你们的心怀意念。 Dan Paulus mengingat pada kita akan janji Tuhan bahwa damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. 你放下交托主，你就能够享受上帝所赐的平安。 Engkau melepaskan, engkau serah kepada Tuhan, maka engkau bisa menikmati damai yang dari Tuhan. 上帝的平安是宁静跟大喜。 Bahwa kedamaian Tuhan itu adalah satu ketenangan.
那宁静就是你的内心平静，没有烦恼，没有混乱。 hatimu itu stabil, teguh hati, tidak ada kesulitan. 那大事就是你内心很稳固，没有动摇。 Bahwa hal yang besar ada dalam hatimu begitu stabil, tidak tergoyah. 虽然危机这混乱有风有浪啊，下个月你们这里种种大选了，但是你的内心仍然能够稳固不 Dan 怕。 sekalipun ada gelombang dan bulan depan ada pemilu, tapi hati kita tetap tenang teguh. 那我们中文有一句话叫什么？临危不乱。 Orang Tionghoa ada satu kalimat yang mengatakan tenang di saat bahaya. 你面对危险危机，你的内心还能够平稳平静。 Kita menghadapi bahaya, menghadapi krisis, kita dalam hati masih tetap bisa tenang. 我告诉你，这不是容易的事情啊。 Saudara, saya kasih tahu ini bukan hal yang mudah. 所以我们才需要上帝的平安充满我们的内心啦。 Maka kita perlu damai dari Tuhan memenuhi hati kita. 学习放下，让上帝的平安充满我们。 Kita belajar untuk melepaskan biar damai Tuhan yang penuhi kita. 卫理公会的创办人 Ron Wesley， Dan pendiri pada gereja Metodis John Wesley. 他曾经到美国去宣教， Dia pernah mengadakan misi ke Amerika. 那么他坐的船啊，在大海中遇到大风浪， Dalam perjalanan di kapalnya itu di tengah laut dia menghadapi bencana gelombang ombak yang 哇 besar. 他吓得半命，吓得半死啊。 Dia ketakutan setengah 不 mati. 过他发现到在船上有26个德国的信徒啊， Tapi dia perhatikan di kapal itu ada 26 orang Kristen awam. 他们在大 Dari 风浪 Jerman. 当中仍然能够平静唱诗祷告、哦。 Mereka di tengah-tengah gelombang ombak itu bisa tetap tenang, memuji Tuhan, berdoa. John Wesley 就看到他们的内心那种的平稳。 Dan John Wesley melihat akan ketenangan dari hati 那 mereka. 大风浪过后，他就去问他们 Kemudian setelah terjadi badai ombak besar berlalu, dia bertanya pada mereka, 我要怎样才能够拥有这份的平静跟安稳呢？ dan saya harus bagaimana agar saya bisa ketenangan yang 他们 demikian. 给他这个答案：绝对交托的精神。 Dan mereka memberikan jawaban ini bersemangat menyerahkan penyerahan yang mutlak. 只有这样的精神，才会带来内心的安稳跟平静。 Hanya dengan semangat penyerahan yang mutlak ini baru bisa mendatangkan satu ketenangan. 交托就是放下一切的重担， Dan kita menyerahkan adalah kita melepaskan segala beban berat 相 kita. 信上帝必定能够保守我们的心怀意念。 Dan kita percaya bahwa Tuhan pasti akan melindungi segala hati dan pikiran kita. 圣经用这个字保守啊， Dan Alkitab memakai kata menjaga. 它是军队的词汇来。 Itu adalah istilah di dalam militer. 那军队保护国家，不让敌人打进来。 Bagaimana militer itu menjaga negara supaya musuh-musuh tidak datang menyerang. 那这个保守呢，也可以用在牧羊人看守羊群，免受野兽的吞吃，或是什么盗贼的偷拿。 Dan menjaga ini juga dipakai bagaimana gembala menjaga domba-dombanya daripada binatang luas yang akan datang menyerang dombanya atau dari orang yang datang mencuri. 所以保守就有了保护跟防卫外来的侵略和攻击的意 Maka 思。 penjaga memiliki arti melindungi dan mencegah terhadap agresi dan serangan dari luar. 当我们把一切的国力放下，交托给主， Dan sewaktu kita serahkan segala kekhawatiran kita, kita lepaskan, kita serahkan pada Tuhan. 他会用他的平安来保护我。 Dia akan dengan damainya melindungi kita. 有一艘这个潜水艇啊，在深水里面兜了一段的时期。 Dan satu kapal selam itu, mereka di dalam bawah lautan itu, mereka berdiam tinggal sejenak. 当他升上来的时候，有人就问这个船长 Dan ketika kapal selam itu naik kembali ke atas lautan, maka ada yang bertanya pada：“ kaptennya, 昨天这边有一场大风浪啊，对你们有没有影响？有没有影响到你们？” kemarin di tempat ini terjadi angin badai yang besar sekali, apakah ada pengaruh terhadap kalian? 这个船长听了就说：“是吗？为什么我们不知道呢？” Kapten kapal yang mengatakan, apakah demikian kami mengapa tidak tahu? 原来潜水艇当它潜入水深的地方，那边有一个特点， Dan rupanya ketika kapal selam itu mereka menyelam ke kedalaman yang dalam. Di sana ada satu tempat yang khusus. 不管海面上有什么大风大浪，都不会受到影响。 Dan sekalipun di atas lautan itu terjadi badai ombak sebesar apapun juga mereka tidak akan terpengaruh. 海面虽然有大风浪，海底却是平静的。 Di atas lautan terjadi badai yang besar, tetapi di bawah lautan itu tetap tenang. 当上帝的平安进入我们的心灵深处，我们也不会受到外界大风浪的影响。 Dan ketika damai sejahtera Allah itu berada dalam hati kita,
maka kita tidak akan dipengaruhi oleh badai dari luar. 这样我们也能够享受放下的 Dengan 成。 demikian kita juga bisa menikmati satu ketenangan. 那有几句话可以看到放下的成果。 Dan ada beberapa kalimat di mana kita bisa melihat bahwa kalau kita berhasil, kita melepaskan, kita mendapatkan hasil yang 当 bagaimana. 你放下压力，你就能够活得轻松； Kalau kamu melepaskan stres, kamu bisa hidup dengan santai. 当你放下烦恼，你就能够活得幸福； Dan kalau engkau melepaskan masalahmu, kamu bisa hidup dengan bahagia. 当你放下自卑，你能够活出自信； Kalau engkau melepaskan rasa mindermu, engkau bisa hidup dengan percaya 当你 diri. 放下消极，你就会活得成功； Ketika engkau melepaskan pemikiran yang negatif, engkau bisa hidup 放 dengan 下 sukses. 埋怨，就能够活得舒坦； Dan ketika engkau melepaskan hidup yang mengeluh, yang berkeluh kesah, engkau bisa hidup dengan nyaman. 放下狭隘，就能够活得自在。 Dan engkau bisa hidup dengan pemikiran yang sempit, engkau bisa hidup dengan bebas. 放下是一种生活的智慧，也是一门心灵的功课。 Melepaskan adalah satu hikmat kehidupan, juga melupakan satu pembelajaran rohani. 有个教授在他的演讲当中，他拿起了一本很厚的书，很厚的书。 Ada satu profesor dalam seminarnya itu, dia berdiri, dia memegang satu buku yang tebal. 他对他的听众说：“我现在拿这本书，我不觉得重啊， Dia berkata kepada audiensnya itu, sekarang saya pegang buku yang ini, saya tidak merasa berat. 但是我继续拿1个小时，开玩笑，我的手臂就会酸了。 Dan kalau saya pegang selama 1 jam itu, tangan saya mulai pegal. 这是2个小时，可能我的手臂就麻木了 Maka 咯。 kalau saya pegang lebih lagi 1 jam itu, maka tangan saya bisa kebas. 若是继续3个小时，可能就会抽筋啊、抽筋啊。 Dan kalau saya terus pegang selama 3 jam, mungkin bisa kram. 然后他问他的听众一个问题： Lalu dia bertanya kepada pendengarnya itu satu pertanyaan. 我要怎样让我的手臂避免我的手臂酸痛、麻木又抽筋 Saya 啊？ harus bagaimana supaya tangan saya itu tidak pegal, tidak kebas, tidak kram. 怎样才能够避免抽筋、麻木、痛呢？ Dan bagaimana bisa menghindari supaya tidak pegal, kebas, dan kram. 那有一个听众啊，听了他就大声的回答， Maka ada seorang pendengar, dia dengar, dia teriak keras 他 mengatakan, 说很简单， sederhana sekali, 你就把手放下来了， kamu lepaskan akan buku itu. 你放下来，一切的重担就没了咯。 Kamu lepaskan buku itu kan tidak ada beban lagi. 我们若不肯放下， Dan kalau kita tidak mau melepaskan, 我们的内心如果积了太多的重担， dan kalau hati kita terus menumpuk terlalu banyak beban, 哎，有一天会崩溃，会笑哎。 satu hari kita bisa menjadi gila. 若你放不下、看不开、吃亏的，肯定是你自 Dan 己。 kalau kita tidak bisa melepaskan, kita tidak bisa terbuka pikiran kita. Yang rugi pasti kita sendiri. 痛苦也是你自己。 Dan penderitaan itu juga adalah milik kamu sendiri. 因为我们一句话说：“烦恼是自己吹，烦恼是你自己找来 Ada 的。 satu kalimat bahwa hal yang baik kita cari sendiri, yang memusingkan juga kita yang cari sendiri. ”为什么不放下呢？ Mengapa kita tidak melepaskan? 放下不容易， Melepaskan itu tidak mudah. 所以我们才需要依靠主的大能， Maka kita perlu bersandar pada kuat kuasa Tuhan. 把一切的过力交出来， Segala kekhawatiran kita serahkan. 交给天父上帝， Kita serahkan kepada Allah Bapa. 他必看顾我们， Dia akan menjaga melindungi 他必 kita. 赐给我们出人意外的平安 Dia，akan memberikan kita damai di luar pemikiran 又要 kita. 在主耶稣基督里保守我们的心怀意 Dan 念。 dia juga dalam Yesus Kristus menjaga segala hati dan pikiran kita. 所以生命若是要成长，让我们先学习放下心灵各种的重担。 Maka hidup kita kalau mau bertumbuh, maka kita harus belajar melepaskan segala beban berat dalam hati, jiwa, roh kita. 我们一起来祷告。 Mari kita berdoa. 天父上帝来到你的面前，我们把自己交托给你。 Allah Bapa, kami datang ke hadirat-Mu, kami serahkan diri kami ke dalam tangan-Mu. 你知道我们的内心很多的重担， Engkau tahu dalam hati kami begitu banyak beban berat. 让我们背得很辛苦。 Kami memikul begitu susah payah. 主，你了解我们， Ya Tuhan, Engkau mengerti 你 kami. 体会我们， Engkau menyelami kami. 我们愿意把这些重担都交出来， Kami mau serahkan semua beban berat ini. 交托给你。 Kami serahkan kepada tangan Tuhan. 愿主
主，你把你平安充满我们的内 Kiranya 心， Tuhan Engkau berikan damai-Mu kepada isi hati 让我 kami. 们拥有平静的内心来 Sehingga 面对 kami 人生的道路。 Punya hati yang tenang menghadapi perjalanan kami di depan. 天父，谢谢你， Allah Bapa, terima kasih. 因为你愿意与我们同行这条人生的道路， Karena Engkau mau berjalan bersama kami perjalanan hidup kami. 让我们继续靠着主你的恩典来生活。 Sehingga kami terus bersama anugerah-Mu, kami teruskan kehidupan kami. 继续祝福我们有健康的身体， Engkau terus berkati kami punya tubuh yang sehat. 我们的家庭充满你的平安， Keluarga kami penuh dengan damai-Mu. 我们的教会得到主你的引领发展。 Dan gereja mendapat tuntunan Tuhan terus boleh bertumbuh. 天父，我们将的祷告仰望， Demikian kami berdoa, kami berharap. 是靠我主耶稣基督得胜的名求。 Demi nama Tuhan Yesus yang menang kami memohon. Amin. Amin.